Ribuan tahun dahulu, di Lembah Bujang terdapat satu peradaban yang mekar dan makmur. Kota dan istana yang besar lagi mengagumkan telah dibina. Kini, tamadun Melayu tertua di Asia Tenggara bertarikh 788 sebelum Masihi telah ditemui di Sungai Batu. Di situlah wujudnya kilang-kilang membuat peralatan logam dan kilang melebur besi. Apakah tamadun Sungai Batu itu mempunyai kaitan dengan pembuatan senjata api Melayu? Teruskan melayari video dan jangan lupa subscribe channel ini. Di dalam filem Melayu klasik, gambaran Melaka diserang Portugis pada tahun 1511. Orang Melayu hanya menggunakan keris, tombak, lembing dan seumpamanya untuk mempertahankan kota. Sebenarnya, pada waktu itu, orang Melayu sudah pun menggunakan senjata api sendiri seperti senapang dan meriam. Ya, sememangnya benar. Berdasarkan catatan Alfonso de Albuquerque, selama ini kita dimomokkan dengan kisah orang Melayu yang hanya mahir bermain senjata tajam, namun tidak disentuh kehebatan daripada segi teknologi senjata api. Orang Melayu sudah ada kemahiran pertukangan besi sejak berabad-abad lamanya. Ini dibuktikan dengan kewujudan keris. Kita tahu keris lebih menonjol dan masyhur kerana ia adalah senjata utama dan hasil pertukangan Melayu sejati yang berasal dari alam Melayu ini. Pada masa dahulu, orang Melayu pandai mencipta meriam dan menggunakan senjata api. Ini sekaligus menafikan anggapan popular ketika penjajahan dahulu yang mengatakan orang Melayu hendak membuat sebatang jarum pun tidak mampu. Benarkah begitu? Mengapa apabila kita membaca catatan-catatan para penjelajah, pengembara Eropah, pedagang dan duta-duta asing menyebutkan saiz kapal, penggunaan senjata api dan kemewahan orang-orang Melayu sebelum era penjajahan? Mengapa apabila membaca buku-buku sejarah nadanya berlainan? Dan mengapa catatan pengembara Perancis berlainan sekali dengan catatan Stafford Raffles dan Leiden? Mengapa pandangan para cendekiawan Portugis seperti Heredia dan Pires berlainan dengan pandangan para gubernur dan imperialis Inggeris? Apa yang ingin mereka sembunyikan daripada kita? Sangat tidak logik jika Sultan Melaka yang pernah menakluk sebahagian Sumatera dan tanah Semenanjung malah mengalahkan tentera Siam menggunakan keris dan lembing sahaja. Tiada satu pun kerajaan yang boleh mengalahkan Melaka ketika itu kecuali gabungan tentera Portugis, kerajaan-kerajaan kecil di Sumatera, askar-askar upahan dari Goa, Jawa dan Siam, ditambah pula dengan pembelot dan pengkhianat dalaman daripada pedagang asing dan orang-orang Melayu sendiri. Mari kita lihat 6 senjata api alam Melayu yang digelapkan oleh penjajah. Meriam besar atau cannon digunakan untuk pertempuran jarak jauh. Ini biasanya diletakkan di atas tembok-tembok kota. Orang Melayu Patani hebat dengan meriam-meriamnya yang bersaiz besar dan digeruni musuhnya iaitu Siam selama lebih 200 tahun. Apabila Siam mengalahkan Patani, meriam besar Seri Patani dan Seri Negara dirampas dan dibawa ke Siam. Hanya Seri Patani sahaja sampai ke Siam kerana Seri Negara tenggelam di lautan. Sekarang, ia diletakkan di hadapan pejabat Kementerian Pertahanan di Bangkok, Thailand. Lela atau dipanggil survival gun
adalah sejenis meriam yang lebih kecil daripada meriam biasa yang dibuat daripada tembaga dan mempunyai pelbagai saiz. Ia meriam mudah alih yang boleh digunakan di atas gajah maupun perahu. Rentaka atau portable cannon berbentuk seperti lela namun diperbuat daripada besi. Ia mudah alih, ringan dan lebih kecil daripada lela. Rentaka biasa diukir dengan simbol Melayu iaitu pucuk rebung. Ia disebut lantakas dalam bahasa Inggeris kerana gabungan lela dan rentaka. Rentaka sering digunakan oleh orang Brunei, Moro dan Sulu. Rentaka juga mempunyai ukiran di atas badan hingga ke muncung laras. Istinggar atau flintlock musket adalah moyang kepada senapan patah moden di mana ia mempunyai kancing atau locks. Istinggar turut dipanggil senapan kancing sumbu atau matchlock. Istinggar ini amat berat dan panjang. Ia mempunyai ruang silinder kosong untuk ubat bedil. Pemuras atau blunderbuss adalah sejenis senapang yang mempunyai ukuran lebih pendek daripada istinggar. Jika dibandingkan dengan masa kini, boleh dikatakan ia adalah moyang kepada shotgun. Dahulu, biasa digunakan dalam kapal untuk jarak dekat dan menggunakan kancing Eropah. Hujung pemuras biasanya diukir seperti mulut harimau atau ular. Di situlah dimasukkan ubat bedil iaitu peluru timah hitam. Terakul atau pistol tangan yang lebih pendek dipanggil terakul atau tarkul dalam bahasa Turki. Ia agak popular dalam kalangan lanun-lanun dan pedagang-pedagang laut Melayu. Ia adalah senjata api ringan yang dikecilkan daripada pemuras. Terakul adalah moyang kepada pistol masa kini, boleh digunakan untuk bertempur dengan laju di depan musuh. Terakul menggunakan teknologi kancing roda atau wheel lock tanpa perlu serbuk bedil yang dibakar menggunakan fuse. Kemudian digantikan dengan teknologi kancing batu api, flintlock. Dalam filem Pirates of Caribbean, Jack Sparrow menggunakan terakul jenis kancing batu api. Ketua Lanun, Laksmana dan Shah Bandar Melayu sering bergaya menyelitkan tarakul ini di pinggang bersama-sama keris mereka. Filem Thailand, Queen of Lankasuka menceritakan sejarah Patani. Mereka menggambarkan orang-orang Melayu Patani menggunakan pistol, senapang dan juga meriam. Ini menunjukkan filem mereka menggunakan fakta sejarah yang benar. Filem Sumpah di Bumi Merkah tahun 1981 ini memaparkan orang-orang Melayu dahulu kala berperang menggunakan senjata api seperti lela atau rentaka dan juga istinggar. Senjata-senjata api ini menunjukkan bangsa Melayu adalah bangsa yang hebat dan pandai mengadaptasi teknologi untuk kegunaan dalam peperangan bersenjata bagi mempertahankan tanah air. Dengan itu, kita patut rasa bangga dan menanam cita-cita untuk mengembalikan kegemilangan bangsa Melayu dalam penguasaan ilmu dan teknologi. Setelah mengetahui fakta sejarah yang digelapkan dari pengetahuan kita, adakah kita masih berfikir nenek moyang kita berperang menggunakan sumpit, tombak, lembing atau keris? Melalui pendedahan ini, yakinlah kita bahawa orang Melayu bukanlah bangsa yang lemah dan hanya mengenal keris dan tombak sahaja, malah pandai menggunakan dan membuatnya seperti meriam, lela, rentaka, istinggar, pemuras dan terakul pada suatu masa dahulu.